Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersiaran daripada Surau Al-Hijrah Kota Warisan Sepang untuk apa orang kata program esok. Jemputan untuk program CPR, orang kata lifesaver yang dianjurkan oleh FIMA dan Imam. Kalau kata boleh kita tunjuk sikit dia punya program untuk esok ni. InsyaAllah kalau kata tuan-tuan ada kelapangan untuk pagi esok, sila tonton siaran live kami ni. Hasil daripada Persatuan Perubatan Islam Malaysia. Jadi apa orang kata program ni bertujuan untuk ajar macam mana kita cara nak menyelamatkan kanak-kanak yang tercekik. Lepas tu macam mana nak lifesaver CPR dengan satu lagi apa dia lagi tau, dia punya kanak-kanak punya CPR. Jadi benda yang sangat penting dan kami datang daripada Pulau Pinang semata-mata untuk dapatkan konten ini dan kami tidak dibayar untuk mendapatkan konten ini. Jadi saya nak cerita apa pasal konten ni. Kita bersama dengan Tuan Rashidi. Tuan Rashidi apa orang kata pengasas kepada content creator punya apa orang kata consultant. Dan dia juga bertanggungjawab sebagai orang yang hak memperkenalkan Datuk Zul. Datuk Zul yang hak petang tadi kalau kata tuan-tuan tengok satu perkongsian yang sangat menginspirasikan tu. Itu adalah hasil ataupun orang kata dicongkil oleh Tuan Rashidi ni lah. Tuan Rashidi yang hak mengikut Datuk Zul. Dia yang mengikut Datuk Zul sehingga terhasilnya konten-konten yang akhirnya boleh dikongsikan. Jadi saya nak cerita betapa pentingnya lah konten tu dalam masyarakat kita. Tapi sebelum kita terus ke program hak macam tu, kita nak bincang hak tentang konten tu, kita minta Tuan Rashidi memperkenalkan diri. Lepas tu macam mana dia mula kenal Datuk Zul sehingga macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, nama saya Muhammad Rashidi Zakaria. Mengaku orang Kedah lah, pasal family duduk di Kedah tapi banyak duduk di luar lah. Saya lama di Melaka. Kebetulan masa saya jadi student di UTM. Masa tu college lagi lah, College University Technical Kebahasaan Malaysia. Kebetulan Datuk Zul dipanggil untuk satu program keusahawanan. Kebetulan masa tu saya adalah wakil pelajar YDP. Jadi dapat berpeluang bersama Datuk Zul lah dalam session bersama minum teh tarik. Jadi Datuk Zul telah sangat menarik minat saya dengan dia menanamkan di dalam minda saya ialah supaya bila habis bergraduan untuk tidak bekerja dengan orang. Kami di UTM memang dilahirkan University Technical. So University Technical ni adalah untuk melahirkan orang yang bekerja dengan orang lah, engineers, pakar-pakar teknikal. Macam saya dalam bidang rangkaian. Jadi habis je saya bergraduan, saya tak sempat bekerja lah disebabkan Datuk Zul lah, salah dia lah. Dia telah menanamkan benih-benih untuk menjadi usahawan. Daripada situ saya start. Ini cerita 20 tahun yang lalu. So tahulah berapa umur saya sekarang. So alhamdulillah saya dah berkenalan dengan beliau hampir 20 tahun. So 7 tahun lepas, setelah sekian lama belajar dengan Datuk, saya rasa banyak input-input yang Datuk bagi saya tak boleh apply because bisnes saya tak cukup besar macam bisnes Datuk. Jadi saya rasa satu bebanan kepada saya, sebab ilmu-ilmu tu saya dapat tapi saya tak boleh apply dan saya tak boleh sampaikan. Jadi di atas kesedaran tersebut saya rasa sangat agak stressful lah. Bila kita dapat sesuatu kita tak sampaikan, kita rasa macam mana? Kita rasa benda tu sangkut lah. Maksudnya kalau dia bagi air, maksudnya air tu berempangan di saya. Jadi saya rasa satu benda yang stres. Jadi saya jumpa balik Datuk, tulislah ilmu ni kat dalam buku supaya orang lain pun tahu. Sebab takkan saya seorang je tahu. Saya tak boleh apply sebab bisnes saya tak cukup besar macam yang Datuk cakap. Dan wisdom hikmah-hikmah yang Datuk bagi ni terlampau bagus untuk tidak dikongsi. Dan saya nak kongsi saya tak pandai because dia kena datang daripada sumbernya itu sendiri. Sebab kalau saya cakap kau siapa nak bercakap benda-benda yang wisdom, hikmah.
Sebab apa? Benda hikmah ni orang yang ada karakter saja boleh bercakap. Kalau saya bercakap, tak laku. Tak laku. Jadi saya cakap Datuk tulislah buku. Datuk selalu bagi benda yang sama. Aku tak ada masa. Aku sebab apa dia kata? Sebab saya dah rapat dengan dia, aku kau. Dia kata buat apa nak tulis buku kan? Macam tak ada berat, tak ada sebab. Kebetulan masa tu saya memang menulis buku lah. Buku tajuk Google, Bersenang Lenang Bersama Google. Sebab apa? Masa tu Google baru ada di pasaran. Saya gunakan Google untuk banyak membantu kerja saya cepat. So orang buat kerja lama, saya buat kerja cepat. So disebabkan banyak sangat orang tanya, jadi saya stres. Datang orang tu tanya. Last sekali saya gurau. Saya kata, tunggulah aku tulis buku, nanti beli buku aku. Itu nak menghalau orang daripada saya untuk tak bertanya. Tapi lepas tu saya terfikir, apa salahnya saya tulis supaya bila orang tanya, saya cakap belilah buku aku. Sebab saya bidang IT. Daripada situ saya paksa diri. Saya sebab zaman saya student, assignment saya pun saya kadang-kadang upah orang buat. Aduh kata. Penulisan ni satu benda yang memang saya tak suka. Tapi suka untuk bagi kerja mudah sebab saya ni kategori orang yang agak malas. Jadi saya akan cari cara yang paling mudah untuk selesaikan sesuatu kerja tu. Jadi daripada situ saya tulis buku dan saya nampak bila buku ni pun ada impact yang sangat besar. Yang boleh saya dipanggil untuk bercakap beberapa tempat padahal saya tak ada siapa-siapa kenal pun. So saya start bercakap disebabkan buku saya. Saya rasa benda yang sama elok saya sampaikan kat Datuk supaya Datuk tulis buku. Daripada situlah saya cakap kat Datuk 2-3 kali masa berjumpa. Dan Datuk tolak. Datuk kata memang tak nak lah. Because sebab tulis buku ni bukan kerja dia. Dan dia pun memang tak suka menulis. Tapi kalau bercakap dia boleh lah. So sampai satu masa saya rasa Datuk, saya cakap yang macam Datuk cakap tadi kan, Datuk kalau Datuk tak ada tu, kubur Datuk paling mahal. Saya gurau dengan dia sebab kita dah lama. Lepas tu dia termenung. Dia macam betul juga, ilmu dia ikut sekali. Sama dengan kita semua pun ada ilmu kan. Kalau ilmu kita tak dikongsikan, memang ilmu masuk bersama kita di kubur lah. So kubur kita tu yang saya tanya. Datuk, lepas tu saya sambung kan. Datuk tahu tak tanah paling mahal kat mana Datuk? Datuk jawab lah ada 3 tempat kan. Mekah tanah mahal kan. Saya rasa tanah paling mahal kat kubur tu. Sebab apa? Semua ilmu masuk dalam tu. Bila tak buat buku, Datuk pun macam budak ni, macam kita orang Melaka suka gaduh kan. Macam nak cari gaduh kan. Lepas tu kita berjumpa lagi, Datuk masih senyap je. Tiba-tiba 3 tahun lepas tu Datuk call saya. Shidi, I'm ready. Kita ready apa Datuk? I'm ready lah Datuk. Ready to write a book. Ya Datuk, saya saja. Ya ke Datuk? Kalau Datuk betul ready, Datuk pergi cari recorder yang paling mahal, Datuk record. Lepas tu Datuk datang office saya. Selalu saya pergi jumpa dia. Hari ni sajalah sebab ilmu dia ajar, kalau orang tu berkehendak kita ajak dia datang supaya kita nak tengok kesungguhan saja. Sebab apa saya belajar dengan Datuk macam tu. Datuk kata kalau nak apa-apa aku ada kat mana-mana, kau kena pergi sana. Macam itulah kita belajar pada guru kita sesekali kita buatlah. Itulah permulaannya Datuk Zul tulis buku dia yang pertama. Jadi apa orang kata, saya sangat terinspirasi lah sebenarnya sebab jarang kita jumpa orang yang sanggup share macam tu. Yang orang kata sharing percuma tau. Orang kata bisnes sekarang ni untuk beri tips bisnes kan. Orang charge ribu ringgit untuk sampaikan ilmu tu saja. Tapi macam Datuk Zul ni dia boleh kongsi sampai dalam buku yang mazhab bisnes Jepun tu sendiri. Siap buat QR code lagi kan. Jadi hak ni kita nampak satu kesungguhan yang jarang ada dalam masyarakat kita sendiri. Sebab kebanyakan kita nampak material tu lebih penting. Tapi ada orang yang nampak, okey, aku rasa aku perlu share tak benda ni. Dan saya memang terkesan sangat dengan sharing macam Datuk sendiri cerita. Cuma saya nak clearkan berapa syarikat yang sekarang Datuk in charge. Datuk sebelum ni ada belasan, tapi dia start untuk beri, macam orang Jepun dia suka beri kepada orang kanan dia untuk handle. Supaya dia lebih ada masa untuk diri sendiri. So dia mungkin multinational company yang dia handle directorship hanya tinggal dalam 10. Tapi pada pendapat saya, macam dia cakap tadi, dia banyak nak bagi kepada golongan muda. Ada beberapa syarikat dia yang dia dah
sampai satu tahap Pandai. dia rasa orang muda yang boleh bawa pergi lebih jauh. Jadi kita dalam bisnes ni maksudnya macam mana dia Jepun boleh sustain panjang ialah dia sanggup menyerahkan button. Macam kita lari 4x4 kan. Bayangkan 4-4 tu kita yang lari. Mau muntah. Tapi nak serahkan button tu bukan mudah macam Datuk cakap lah. Sebab apa, kalau kita kena tahu yang kita lari 4x4. Bukan kita lari 400 meter tu semua kita seorang yang tapau. Sebab apa? Kalau kita seorang, walaupun kita macam Datuk cakap tadi, dalam Jepun dia bukan nak superman, dia nak super team. Jadi maksudnya dia serahkan, dia tahu bila nak serahkan baton tu kepada orang lain. Ya, kalau kata tuan-tuan nak tahu ni, kami berada di Surau Kota Warisan. Surau Kota Warisan ni pun ada kaitan dengan peristiwa Jepun ke. Ada seorang Jepun yang masuk Islam sebab jemaah sini. Dia masuk Islam dekat Kota Warisan ni sampai ke Jepun sana lah, dia duduk cerita betapa baiknya orang Malaysia. Jadi hari ni kali pertama saya sampai surau ni. Kita dengar cerita pasal surau ni lama dah. Kita jumpa dengan orang yang masuk Islam di surau ni pun dah. Di Jepun? Saya jumpa dah kat sana. Jangan kita jumpa orang kat Jepun dulu. Baru kita sampai ke surau ni. Ya. Jadi apa yang kita nak kata sekarang ni, dia satu serius tau tak dalam Malaysia kita ni. Konten ataupun orang kata ilmu-ilmu yang hak kita dapat daripada orang-orang lama ni sebenarnya tak dibukukan. Betul. Dan sampai satu tahap kita susah nak buktikan peristiwa sejarah sebab kita tak ada benda yang hak bertulis secara banyak. Betul. Ada beberapa sumber saja dan sumber tu pun tak lengkap. Akhirnya sejarah kita dia jadi hilang. Dan kita tak boleh belajar juga daripada peristiwa sejarah tu sebab kebanyakan orang menulis secara fakta semata-mata. Betul. Dia tak menyalami, tahu tak? Jadi apa yang kita dapat hari ni kita rasa macam kosong. Betul. Sehingga kan kalau kita nak tanya pasal adat kita pun, apa peristiwa ataupun apa signifikan di sebalik budaya yang kita lakukan ni, kita tak dapat jawapan. Betul. Berbanding dengan Jepun, bila benda tu dibukukan ataupun dia ada rekod yang orang kata teliti, benda tu boleh dibudayakan dan masih boleh diamalkan secara strong sampai ke hari ini. Ya, betul. Sebab tu saya rasa benda ni sangat penting. Terutamanya bila di zaman sekarang ni, zaman content is king. Betul. Konten adalah satu benda yang boleh menjadikan orang kata sumber kewangan yang pasif. Betul. Pasif income, kita tak payah nak bekerja teruk pun. Maksudnya bukanlah tak percaya berhenti kerja kerajaan ke apa kan. Kita kata ni satu side income yang orang kata boleh kita sustain. Betul. Jadi kenapa kita tak encourage orang kita untuk cuba? Kalau kata macam Datuk Zul sendiri yang dia kata dia malas nak menulis apa segala benda tu, dia boleh hasilkan daripada apa dia pengalaman dia. Jadi kita nak kena encourage juga masyarakat kita untuk hasilkan sesuatu ataupun keluarkan konten sendiri, you know? Betul. Jadi sebab tu kita panggil Datuk Tuan Sidi. Oh ni dia tak dapat Datuk ni. InsyaAllah datang nanti. Okey. Tapi kita minta Tuan. Okey. Kebetulan saya nampak industri konten pada tahun 2010 lagi. Daripada tahun 2010 tu saya create satu website dipanggil contentpreneur.com. Sebab apa saya nampak memang betul. Ramai nak buat produk fizikal. And then produk digital ni, sebab apa produk digital ni dia tak sepantas produk fizikal. Because dia kena buat jual. Produk digital ni you buat sekali and then you boleh biar dia berjalan insya-Allah forever. Sebagai contoh, buku Datuk Zul sekarang ni fizikal alhamdulillah jadi best seller di kedai-kedai buku. Tapi secara digital dia berada juga di Google Playbook. Anda boleh ada setiap orang yang ada phone Android semua dah ada Google Playbook. So kalau anda ada buku, ada konten, ada cerita, contohnya ada cerita tentang atuk anda, cerita tentang kampung anda, cerita yang anda dapat daripada sumber yang baik, anda cuba dokumentasikan dan sebarkan melalui digital dahulu. Sebab apa digital ni dia ada passive income. Macam tuan cakap tadi kan, walaupun buat masa ni tak banyak, tapi ada. At least orang kata kalau baldi tu air menitik lama-lama penuhlah juga kan. Daripada sambil-sambil tu anda buat konten-konten lain, cari niche, cari ceruk mana yang anda rasa anda boleh buat. Contoh macam ni, program ni kan, CPR kan. Kalau orang nak buat video CPR, boleh just come and
dapatkan konten yang baik. Dan di tempat-tempat lain, di masjid-masjid lain masih banyak lagi konten-konten yang tidak didokumentasikan. Dokumentasi tak semestinya buku. Konten banyak platform. Salah satu platformnya video, salah satunya platform YouTube, salah satu platform buku. Salah satu yang paling basic adalah buku lah. Sebab buku ni physical material yang boleh dipegang. Dan contohnya buku kedua Datuk Zul pun buku tentang mentor dia. Maksudnya kalau anda rasa anda tak nak bercerita tentang diri anda cerita tentang mentor yang anda ikut. Sebagai contoh, Datuk Zul, cara dia nak menghargai mentor dia ialah dengan dia buat buku mentor dia, Profesor Diraja Engku Aziz. Profesor Diraja Engku Aziz ada banyak cerita yang tak ada pun dalam lipatan sejarah, dan data-data itu hanya berada di dalam perpustakaan Za'bar. Dan dokumen-dokumen tu hanya tinggal satu je. Kalau hilang, habis. So kami ambil, kami digitalkan, kami masukkan dalam buku Profesor Diraja Engku Aziz. Anda boleh dapatkan di pustaka.my. Tapi buku tu hanya untuk library dapatkan lah. Kita belum keluarkan secara komersial. Dan banyak data-data, cerita-cerita yang memang eksklusif. Yang mana kita dapat interview beberapa VIP. Contohnya Tan Sri Zeti. Kita dapat information asli daripada dia, Tun Ahmad Sarji dan Mendiang Ku Kekim dan Duta Jepun di Malaysia yang dah pulang. Maksudnya baru daripada situ kita tahu sumbangan-sumbangan dia yang even orang tak pernah tahu pun. Jadi benda-benda macam tu yang menjadikan konten kita very niche dan very important for the nation. Penting. Kita tak rasa data tu penting, tapi bila kita start buat konten, kita akan menggali something yang orang tak pernah jumpa dan even kita pun tak pernah jumpa. Jadi itu satu kepuasan. Sebab apa, kita macam pergi cari harta karun dan kita jumpa information yang orang tak pernah jumpa. Betul Tuan. Jadi sebab tu yang kita terpanggil. Kawan-kawan yang menonton siaran live, kalau kata ada soalan yang nak ditanyakan kepada Tuan Syidi, contohnya macam mana kita nak mulakan konten, nak cari mana sumber apa yang kita boleh cari ke, boleh tinggalkan di ruangan komen. Tumpang kita ada dengan Tuan Syidi ni sebelum kami nak pergi makan. Sebab dah bersama dengan Tuan Syidi ni lebih kurang dari pukul 3 tadi. Betul. Daripada pukul 3 petang tadi. Time ni baru berkesempatan untuk buat live. Tapi kami nak pastikan siaran live ni sangat bermanfaat, insya-Allah. Seboleh-bolehnya kita nak kongsikan supaya ia dapat manfaat yang maksimum kepada orang yang menonton. Sebab satu benda yang kita rasa risau sangat, saya berjumpa lah dengan seorang orang yang rapat juga dengan saya, umur 60 tahun. 60 tahun ni kira bermaksudnya dia dah pencen dah. Dah pencen dah, memang tak ada duit pun. Sebab dia bukan orang yang berpelajaran, pakcik ni kan. Dia bukan orang yang berpelajaran. Jadi kira memang sijil kejayaan tak ada lah. Kira kalau nak ikutnya, memang kita nampak secara logiknya dia cuma boleh buat kerja kampung. Jadi memanglah dia buat kerja, dia orang kata jaga kambing lah, tak kaya lah. Tapi tiba-tiba dia dapat panggilan daripada kawan dia, menawarkan kerja yang dulunya dia pernah buat, iaitu bertugas di trek kereta api. Di trek kereta api. Gaji yang ditawarkan kepada dia masa dia umur 60 tu ialah RM6,000. Banyak. Bila dia kerja sebulan di situ, company kedua offer RM7,000. Sekarang gaji dia lebih kurang RM14,000. RM14,000 dengan umur 60 tahun lah. Pasal apa? Bila kita dapatkan feedback balik daripada cerita kawan-kawan dia kata skill dia ni engineer ke lah. Sebab engineer dekat Malaysia, mereka tak diajar macam mana trek kereta api tu berfungsi. Orang nak buat trek kereta api ni, orang memang kena belajar daripada buku trek kereta api tu sendiri. Dia ni ada ilmu hidup tentang trek kereta api tu berdasarkan pengalaman. Jadi orang macam ni, kalau kata kita tak gali, bermaksudnya ilmu tu akan lost. Macam tu, dan kita perlu dapatkan pakar daripada luar pula. Malangnya bila kita tak cuba, ataupun kita rasa konten, ataupun kita tak rasa satu keperluan untuk kita tulis, ataupun kita gali balik bakat-bakat yang ada ni. Sebab bakat bukan daripada segi pelajaran semata-mata. Ada orang yang hidup dia berdasarkan pengalaman. Jadi saya nak tanya Tuan lah, apa cadangan kalau kita nampak orang-orang yang macam ni di sekeliling kita, apa tindakan pertama yang kita boleh buat? Nombor satu, saya macam ni lah. Saya sejak semenjak kebelakangan ni, saya suka tengok tentang
penggali kubur. Penggali kubur yang famous Tok Adi lah. So nombor satu, kalau kita mati normally kita tak gali kubur kita. Itu yang saya perasan. Itu yang saya perasan. Maksudnya apa yang ada dalam diri saya sendiri, maksudnya kalau saya nak korek yang ada dalam diri saya perlukan orang lain yang menggali. Jadi maksudnya orang yang, contoh orang tu macam Datuk Zul tadi, saya salah sebab apa saya yang suruh dia gali sendiri. Maksudnya bila, bukan kita minta dia mati, tak. Maksudnya kalau kita mati mesti kena ada orang lain yang gali apa yang ada dalam diri kita. Maksudnya kita perlukan seseorang yang ada kepakaran untuk mencukil apa yang kita ada dalam diri kita dan keluarkan. Kita boleh bagi tahu apa yang kita ada, tapi kita perlukan third party untuk congkil. Jadi di sini saya rasa kita perlukan lebih ramai tukang gali konten. Bukan tukang gali kubur. Tukang gali kubur dah ada dah. Tukang gali konten ni maksudnya kita kena ada satu modul, ataupun kita kena ada satu mungkin satu bahagian di universiti yang kita panggil konten, bukan creator tau. Konten yang dah gali, penggali konten. Sebab apa? Orang nak create konten, dia perlukan banyak benda. Tapi orang nak gali konten ni, dia nampak konten yang baik, dia yang pergi ambil, dia yang pergi gali, dan dia deal dengan orang yang ada konten tu. Jadi kita perlukan create orang yang penggali konten ni. Sebab tu saya highlight diri saya sebagai penggali konten. Sebelum ni saya tak tahu saya nak highlight diri saya ni apa, writer ke apa ke, tak ada. So saya cakap kalau content creator, content tu originally from daripada dia. Jadi saya nak panggil content digger kan macam pelik juga kan. So kita kena create something, nama, kalau kita cakap yang saya panggil contentpreneur, usahawan konten. Maksudnya orang usahawan ni ialah dia yang pergi carilah. Jadi kita kena create lebih ramai lagi usahawan konten yang mana dia boleh monetize on other people punya content dan deal dengan orang yang content owner untuk dapat keuntungan kedua belah pihak. InsyaAllah. Ya, macam tu. Saya tak faham, saya tak pasti sama ada benda ni sampai ataupun tidak pada kalangan ni, sebab nampak macam tak ada komen pun. Ampau siapa je. dah malam. Malam. Tapi hak tu yang hak kita nak sebab macam ni lah, kita bagi contoh senang lah. Kita tak payah cerita pasal hak agama, mungkin hak tu mungkin mendalam sangat. Sebab banyak juga dalam ilmu agama ni pun banyak juga yang hak kita tak dapat reference balik. Betul. Sebab dalam masyarakat kita kadang-kadang ada ilmu-ilmuan yang hak memang tak diceritakan dia punya ketokohan tu. Faham. Sekadar ilmu dia saja yang Betul. ada. Betul. Saya tak faham kenapa kita tak macam kita tak sedang satu keperluan macam tu kan. Betul. Contoh macam Ustaz Samsuri sendiri, berapa ramai orang yang cuba cari balik macam mana dia cari ilmu agama dia tu kan. Faham. Macam mana dia buat study sebelum dia sampaikan kuliah dia. Benda tu tak ada siapa yang dokumenkan. Saya rasa heran sebab hak tu satu tokoh yang orang kata sekarang ni, walaupun bukanlah kita nak angkat lebih-lebih, tapi sekurang-kurangnya konten dia sampai kepada seluruh masyarakat, tapi kita tak tahu pun biodata dia. Tu belum cerita dengan ulama-ulama lain yang hak mungkin sezaman lagi. Betul. Ataupun zaman ke belakang lagi. Betul. Jadi hak tu satu bab ulama. Yang hak kita cerita ni sampai ke tahap kita lagu yang kita nyanyikan pun kita tak tahu siapa yang hak menulis lirik dia. Bila kita tak boleh cari siapa yang hak menulis lirik ni, kadang-kadang kita tak boleh faham apa yang cuba disampaikan. Faham. Akhirnya apa yang jadi dalam masyarakat kita ialah konten-konten ataupun lagu-lagu yang hak tak bermesej. Sebab orang tak rasa nak kaji dah lagu-lagu hak zaman-zaman dulu yang hak dia punya wow. Dia punya maksud di sebalik lagu tu sangat hebat. Faham. Jadi saya tak tahu macam mana, apa orang kata, macam tuan sendiri, apa tuan punya motivasi di sebalik usaha tuan ni nak korek konten ni. Okey, bismillah. Nombor satu, konten atas dunia ni terlampau banyak. Jadi yang nombor satu, what it means for you. Kadang-kadang dia bermakna untuk kita tapi tidak bermakna untuk orang lain. Jadi pada pendapat saya, kita tak boleh fanatik dengan konten yang kita suka. Itu nombor satu. Nombor dua ialah kita hidup ada very short period of time. So kita nak cari priority konten mana yang kita paling penting untuk kita inverted comma perjuangkan lah. So macam alhamdulillah saya dah jumpa mazhab untuk bisnes. So saya ambil mazhab, anda boleh pilih apa-apa bisnes, cara Jepun ke, cara India ke, cara tak kisah cara-cara apa. Tapi yang paling penting sekarang dalam bisnes kita ada, dalam hidup kita cari satu. Dan dalam beragama pun kita nak kena cari satu. Macam
kami sekarang dalam Pustaka Dok Mai sedang menyiapkan buku Indahnya Hidup Syariat, buku arwah Datuk Ismail Kamus, yang mana buku ni kontennya memang bagus, because dia alhamdulillah telah terjual almost 1 juta kopi lebih. Dan jadi buku ni je kita suggest, Datuk Zul dapat dan suggest kepada orang Jepun untuk ditukar ke dalam bahasa Jepun. Sebab apa? Ramai orang Jepun dah start mengkaji tentang Islam, tapi konten tentang macam mana orang Islam berhidup masih kurang. Yang banyak buku yang ada di pasaran adalah tentang banyak metafora, masa cerita tentang benda-benda yang bukan foundation of Islam terutamanya. Dan sekarang pula dalam buku Indahnya Hidup Syariat masih ada satu chapter yang missing. Bukan kata buku tu tak bagus, tapi sangat bagus, tapi buku tu untuk pasaran tempatan. Jadi bila pasaran tempatan, dia tak banyaklah cerita pasal bersyahadah. Sebab apa? Bersyahadah ni selalunya orang bukan Islam yang akan bersyahadah. Cuma bila kita fikir masa kami ke Jepun, kami bayangkan jika orang Jepun, kita ajak orang Jepun masuk Islam, okey, dia dah masuk Islam, dia ada tarikh dia masuk Islam. Tapi nanti dia akan tanya dia kat kita, bila tarikh awak masuk Islam? Oh, itu saya tak dapat jawab. Jadi saya pun termenung dengan kawan saya, kata kita tak boleh jawab soalan ni, so kita kena balik dan cari balik. Jadi situ kami balik untuk mencari guru-guru yang lama-lama untuk dapatkan balik satu chapter yang missing. The missing chapter is syahadah. So macam mana the missing chapter syahadah ni nak masukkan balik dalam buku Indahnya Hidup Bersyariat. Sebab apa? Sebelum kita bersyariat, kita kena bersyahadah. So kalau kita syariat saja, kita tak syahadah, syariat kita tak valid. Itu yang saya nampak. Konten apa yang penting dalam konten ni adalah kita susun balik. Kita ada banyak konten, tapi konten mana yang bermakna untuk diri kita, dan kita kena susun konten tu ikut priority. Kita tak boleh ambil yang kurang penting dulu, ambil yang penting dulu, and then kita susun balik ikut priority dia. So jadi bila kita dah susun konten yang betul bermakna untuk kita dan community, kita susun priority dia, daripada situ baru kita grow. Sebab konten terlalu banyak. So kalau kita nak ambil semua, memang tak daya. Umur kita paling panjang 100 tahun, itu pun dah memang bokok rapat lah. Jadi apa yang penting, ambil dulu, susun. Itu konten yang paling penting, insyaAllah. Ya, dia kadang-kadang kita kena sedar, kata kita kena highlight. Kadang-kadang orang yang kena angkat seseorang untuk dikenali orang lain, betul, kan. betul. Dia jarang lah. Kadang-kadang bila kita tak promosi, kan, kita tak highlight kehebatan ataupun kekaguman kita terhadap seseorang tu, orang lain tak rasa dia tu perlu beri perhatian. Jadi akhirnya kita kehilangan tokoh-tokoh yang hak sepatutnya kita jadikan contoh. Betul. Akhirnya kita tengok contoh luar. Betul. Contoh luar. Yang akhirnya bila kita tengok contoh luar pula, banyak norma-norma dia dalam sisi-sisi hidup dia itu yang hak bukan jadi, betul, tak orang kata menghilangkan rasa respect kita. Betul. Sedangkan dalam Malaysia kita ni, kalau kata tokoh yang baik tu, kadang-kadang tu memang baik betul. Tapi sebab kita tak korek, betul, kita tak highlight, kan, tak gali, kita tak gali, dia jadi masalah. Dan kita sendiri rugi. Tokoh-tokoh hak macam ni Indonesia banyak, betul, orang Malaysia tak ada. betul. Jadi hak tu yang kita nak kekang. Kalau boleh kita tak mau dah benda ni berlaku. Sebab sekarang ni, kalau kata dulu mungkinlah kita duk kata, oh benda ni tak dapat duit apa, tak ada. Ni kan, sekarang ni benda ni boleh dijadikan dana. Betul. Boleh didapatkan. Sebab bukan semua orang yang hak orang kata nak buat secara macam tuan sendiri, kan. Duit tolak tepi. Kan, duit tolak tepi, kita nak buat memang atas mission. Dia ada mission. Bukan semua orang nak buat mission. Bukan semua orang sedia untuk hidup bermisi ni. Tapi kita nak yakinkan bahawa kalau betul cara buat, bukan mission saja yang kita dapat, malah duit. Betul. Dia ada income yang kita boleh buat kalau kata ada passion. Betul. Pendapat saya, konten ni dia ajaib sikit. Because sebab apa? Kalau anda main di YouTube, anda main di Facebook content, if you create a great content, the money will chase you. Duit akan kejar, kan? Sebab apa? Tapi untuk mendapatkan great content tu, you kena buat a lot of content dan a lot of mistake. Betul. Kalau a mistake is not a mistake is a process. Kalau anda tak buat proses untuk dapat, macam ni lah saya cakap tadi, kita pasal penggali, kan.
kalau anda nak gali permata, mesti dapat tanah yang kotak dulu. Kalau gali-gali tu dapat permata, memang you are very lucky lah. Memang beruntung lah. So nak korek ni mesti taik tanah lah. Tanah kotak apa semua tu kena ambil dulu. So barulah boleh dapat yang dicari. So kalau buat tak jadi tu macam pepatah member saya selalu cakap kat saya lah. Buat tak jadi tu biasa. Kalau buat terus jadi tu yang luar biasa. Sebab apa? Kalau buat tak jadi tu memang normal. Kalau buat terus jadi tu memang luar biasa lah. Luar biasa. Sangat luar biasa. So konten pun sama. Buat sampai jadi. Selesai masalah. Ya sebab saya sendiri banyak yang orang yang hak tanya kan bila dia tahu kata kita buat ni kan, dia tanya okey macam mana saya nak kena beli kamera apa kan, saya tak ada modal nak buat. Saya bagi tahu kata kalau patut ikut projek Zoom Kuliah ni dengan 2 orang kami dulu ni kan, projek Zoom Kuliah ni bermula dengan kamera berharga RM49 kan, kasih jadi je. Janji kita tahu apa yang kita nak kejar, apa yang kita nak buat, kita usahakan dulu. Dan benda tu, upgrade tu, orang kata ambil masa. Betul. Jadi kalau kata kita nak buat sempurna semua secara total tu yang tak jadi. Betul. Sampai bila? Konten ni buat takat benar boleh ada dulu. Yang penting ada. Lepas tu kalau tak buat tak ada. Tak buat tak ada. Buat bagi ada, lepas itu improve. Kalau nak tunggu sempurna, tunggu selamanya lah. Tunggu selamanya memang tak buat lah. So, tapi itulah satu benda yang hak kita kata benda yang hak antara benda yang hak mungkin boleh dibudayakan dalam masyarakat kita. Jika konten yang dihasilkan oleh sesiapa saja kita rasa memang bermanfaat, tolong jangan kedekut untuk bagi sokongan ataupun bagi appreciation ya. Betul. Sebab benda ni sangat penting untuk encourage supaya dia tak berhenti. Sebab bukan semua manusia bersedia untuk terima rejection tu sepanjang masa tu. Betul. Jadi ada manusia yang hak perlukan sedikit appreciation ataupun orang kata nampak tanda kata usaha dia tu dihargai. Jadi hak tu pun satu budaya yang hak kurang ada dalam masyarakat kita. Nak komen, nak like sikit pun susah macam benda tu dibayar. Sedangkan benda tu klik je kan. Tak rugi pun tenaga. Tapi kita rasa kita mahal sangat benda tu. Jadi benda tu sebenarnya merugikan kita sendiri. Sebab kalau kita tengok Indonesia betapa banyaknya konten dia, semakin hari semakin banyak dan bahasa mereka pun bertambah. Dan orang mengenali budaya mereka disebabkan konten mereka tu yang hak banyak tu. Kita Malaysia kalau kita nak ikut, kita punya apa orang kata, kita bukan ketinggalan daripada Indonesia pun. Betul. Tapi disebabkan kita tak banyak konten, akhirnya nampak kalau kata orang sebut kata bahasa Melayu, orang akan refer kata Indonesia. Betul. Kita konten kita yang saya nampak paling cepat ialah konten untuk kritik orang. Konten sebab apa mungkin kita nak kena create environment konten positif. Kita tak miskin konten sebenarnya. Sebab tu kita punya persatuan makcik bawang makcik bawang kita famous seluruh dunia. Sebab apa? Dia tukang komen. So maksudnya they have voice untuk negative vibe. Kalau kita dapat tarik untuk mereka komen benda yang positif, itulah yang akan jadi konten yang baik. So saya rasa satu lagi, kalau kita bandingkan kita dengan Indonesia, sebab population ni pun tinggi. Kalau kita banding ratio dia mungkin, dan satu lagi kalau anda tengok di Google Playbook, buku-buku mereka banyak dibeli di Malaysia. Dan buku-buku kita agak susah nak masuk ke sana. Kita tengok lagu cukup lah. Artis kita memang susah masuk sana. Artis dia pun memang mudah masuk sini. Tapi kalau kita ada konten yang very strong, saya rasa anytime kita can penetrate ke sana. Sebab apa? Kita tengok ada beberapa speaker Malaysia boleh penetrate masuk di market sana. So sebab sebenarnya kita satu rumpun. Tapi kalau kita dapat tune sikit, hantar more positive vibe dekat depa, I think konten kita memang easily to export. Sebab apa? Market depa lagi besar. Kalau boleh kita target belah sana, bayangkan dulu album kita di sini berapa juta je boleh jual. Tapi kalau dapat penetrate market sana, so memang konten kita akan grow because kita punya language almost the same dengan di sebelah Indonesia. Dia sebab apa orang kata, kita tak kurang lah. Contohnya Upin Ipin masuk betul sana. Sampai Indonesia kata macam Upin Ipin tu ada punya. Betul. Jadi tak mustahil pun. Ada juga beberapa artis kita pun yang masuk sana.
Dan ada ustaz-ustaz kita pun ada yang diterima di sana pun. Betul. Cuma ialah bila kita tak gali, bakat-bakat tu dia hilang macam tu je lah. Sebab saya suka record, saya ingat saya punya recording lebih kurang 2 tahun 3 tahun lepas tentang seorang pakcik ni. Dia ada ternak 700 ekor kambing. Banyak. 700 ekor kambing ni dia kata macam mana? Sebab konten yang kita belajar, dia belajar dekat veteriner ke apa ke, atau dia baca buku, semuanya cara pengajaran daripada eksperimentasi orang putih. Jadi bila dia apply kat sini, kambing dia mati, dia kata. Jadi apa yang dia buat, dia eksperimen sendiri. Setiap kambing dia tu dia eksperimen sendiri sampai ke sekarang ni kira boleh dikatakan dah mahir cantik betul lah. lah. Sampai 700 ekor dia punya apa orang kata kambing lah, jumlah kambing dia. Jadi orang macam ni pun kalau kata tak dipanggil untuk bercakap tu, siapa tahu kan? Betul. Siapa tahu. Betul. Dan saya tak tahulah pakcik ni adakah dia dibukukan juga ilmu dia tu. Jadi sebab tu kita kata kalau kata kita semakin berlumba-lumba sekarang ni, banyak orang yang berlumba-lumba nak cari macam-macam lah. Orang kata cara side income ni, kenapa kita tak cuba untuk positifkan diri untuk mencari konten hak macam ni? Betul. Cari bengkel penulisan ke. Cari orang yang terdekat dengan anda, yang ada konten yang very good, and then datang polish sikit macam mana nak susun saja. Betul. So belajar ilmu susun, belajar ilmu gali, lepas tu publish. Kalau tak boleh publish secara buku, publish secara YouTube. Sekarang dah senang, kamera pun dah tak mahal macam dulu kan. Saya tak rasa susah sangat lah, kita pergi record suara pun cukup dah. Betul, sebab hal tu boleh di-archive kan. Betul. Dan suara ni pun kita boleh monetize pun dengan apa orang kata Spotify, podcast kan. Semua benda tu kadang-kadang tak memerlukan involvement kita pun. Maksudnya kita platform tak perlu, ya. Kita perlu platform saja. Dia tak perlukan kita tunjuk muka kita. Betul. Sebab kadang-kadang orang pentingkan privacy. Betul. Kita tak perlu pun. Sebab terlalu banyak medium yang boleh digunakan untuk kita ketengahkan apa yang kita ada. Betul. Jadi kalau kata tuan-tuan kenal siapa-siapa ataupun ada benda yang hak rasa menarik, tolonglah tulis kan. Jangan bazirkan masa dengan komen hak benda-benda hak tak berfaedah saja. Tulis ilmu sebab kita tak tahu, mungkin benda tu menjadi pencetus inspirasi untuk orang lain kan. Betul. Jadi macam tu lah, sebelum kita nak stop kan, kita nak pergi makan. Lagi 5 minit kot. Kok ada siapa-siapa yang hak nak bagi soalan-soalan. Cepat sebelum kita tamatkan, sebab nak panggil pula tuan ni bukan dia senang. Kami nak kena main KL. Sementara tu sebelum kita end, anda boleh support juga kita punya projek untuk translation buku Indahnya Hidup Bersyariat di masjid.fund/mph, Masjid Putra Haid lah. And then kalau nak dapatkan buku-buku daripada pustaka.my, pustaka.my lah, pustaka.my. And then kita pun sekarang tengah start untuk siapkan buku syahadah kita. Dan di syahadah, kita buka di syahadah.org. Kita nak create orang-orang ada team yang mana ada orang, kalau orang nak bersyahadah, kita start nak hantar orang. Contoh dekat masjid ni tiba-tiba ada datang orang nak bersyahadah, boleh kita channelkan ke mana yang dia boleh jumpa lah. And then buku-buku yang Indahnya Hidup Bersyariat pun tadi Datuk ada cakap, di Malaysia sendiri ada 1000 keluarga orang Jepun yang ada di sini. Buku tu dah, sebab apa COVID, kita tak perlulah nak hantar semuanya ke sana. Mungkin kita dah boleh start distribute di sini. Dan apa yang kami insya-Allah nak buat, kita akan cuba interview mereka ni untuk jadikan konten. Sebab apa tadi ada cerita tentang bagaimana indahnya dia orang yang masuk Islam kan. Kita pun tak tahu sebab kita ni lahir-lahir terus Islam. Dia orang tu mencari Islam dan dapat hidayah. Betapa indahnya cerita macam mana mereka mendapat hidayah. Dia macam itulah, apa orang kata, kalau kata mungkin tak ada idea sangat macam mana nak cari konten. Mungkin dia tengok di sekeliling dia nampak macam orang tak hebat. Kadang-kadang kita sendiri pun kita ada benda yang kita rasa kita lalui. Betul. Kan? Benda tu boleh jadi satu pengalaman kat orang lain. Betul. Saya bagi contoh satu benda lah. Saya rasa sangat kagum, tahu tak? Contoh, saya pernah tengok dalam satu video macam mana nak kupas udang. Bila makan guna garpu je kan. Kita kata benda tu macam built in dalam diri kita, tahu tak?
kita tahu dah macam mana nak kupas udang tu, tak payah ada orang ajak pun. Rupanya konten hak macam tu bila di record dia viral. Kita pun tak tahu pun kita kena boleh buat macam tu kan. Jadi kita tak pasti ataupun kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu yang ada orang tak tahu. Kita tak tahu yang ada orang tak tahu. Buat je dulu kan, buat je dulu. Sebab saya rasa okey, contoh sekarang ni ada orang komen kata, oh kawan-kawan nak berniaga kan. Kawan-kawan berniaga hak jual dekat Facebook, ada tak komen, tak like, bukan mahal pun benda tu. Dah okey, hak tu berniaga dia satu sudut lain. Sebab kadang-kadang kalau kata kita bagi like atau kita komen, mungkin kita tak bersetuju dengan produk. Betul. Tapi kalau kata konten ni dia berbeza 100% daripada apa yang hak dijual. Betul. Sebab jual mungkin dia ada side effect ataupun apa-apalah. Kita tak ada kepentingan. So konten yang kita setuju kita like lah. Konten dia tak menjahanamkan orang. Betul. Terutama konten-konten positif lah. Tak usahlah pergi komen hak memang hak tulis mencarut ke apa maki apa tu kan. Sampai komen hak positif pun tak ada ni. Sebab saya baca baru-baru ni Hilal Ashraf tulis. Kan Hilal Ashraf kan penulis ni juga. Dia kata hampir sampai tak like lah. Lebih kurang dah rumusan daripada penulisan dia tu. Dia dah penat dah tulis. Tapi disebabkan algoritma apa orang kata Facebook, bila tak ada orang punya engagement, tak ada orang like, tak ada orang komen, benda tu tak sampai. Benda tu tak terkeluar. Dan orang Facebook memang sekat. Dia rasa konten tu tak menarik dan dia tak mau siarkan. Jadi apa yang perlu dibuat oleh konten creator yang hak memang nak positifkan orang ni, depa kadang-kadang depa kena bayar. Depa kena bayar iklankan produk depa tu ataupun konten depa tu. Sedangkan depa tak dapat apa balik pun daripada apa yang hak depa iklankan tu. Faham. Jadi hak tu yang kita kata benda ni, budaya ni perlu di apa orang kata disedari lah oleh masyarakat kita. Sayangnya sebab kita membunuh konten kita sendiri sebenarnya macam tu. Betul. Pendapat saya konten ni macam ni lah. Dia kalau masyarakat tengah negatif, bukan mudah kita nak positif kan. Tapi kita boleh buat provokasi lah. Mungkin konten-konten. Sebab tu buku yang pertama Mazhab Bisnes Jepun, buku yang Samurai Kampung Medan tu, kita buat tajuk yang agak provokasi. Kalau kita tulis Datuk Zulkifli Malik, siapa nak beli? Siapa pun tak kenal. Jadi kita tajuk Samurai Kampung Medan ni mesti buku bergaduh dekat Kampung Medan. Padahal tak ada kena-mengena pun. Samurai itu Jepun, Kampung Medan tu melambangkan Malaysia kan. Sebab tu kita buat provokasi. And then buku kedua tu buku slow sikit lah, buku ilmiah. Buku ketiga kita buat Mazhab Bisnes Jepun. Mulanya tak diluluskan perkataan tu because mazhab is merujuk pada agama. Sebenarnya mazhab ni is a school of thought, cara pemikiran. Jadi kalau orang nak buat konten lepas ni, kalau boleh kalau agak-agak benda tu terlampau education, terlampau positif, cuba provokasikan. Sebab apa? Tengok rancangan melodi kan, kadang-kadang dia cerita benda simple je tapi dia punya even dia nak cerita benda positif, dia buat benda tu bagi agak negatif. Sebab apa? Orang akan tertarik dengan benda yang negatif. Masyarakat, kalau masyarakat semua dah positif, okey. So negatifkan sikit, baru masuk yang positif. Jadi hak tu kalau kata macam hak tuan cerita tu, kami pernah guna teknik tu. Zaman Zoom kuliah masa mula-mula dulu, kita banyak juga konten-konten yang hak kita sengaja kontroversi kan. Tapi bila dia meningkat umur kan, kita rasa tanggungjawab kita tu ada, baru kita dah ubah style kita. Jadi benda ni normal untuk kita perkenalkan diri kita, untuk kita ketengahkan ataupun kita letak awal-awal kita, letak diri kita dalam masyarakat. Mungkin perlu gimmick-gimmick macam ni. Tapi pastikan gimmick tu dengan tujuan lah. Tanggungjawab sosial kita pun kena ada. Tanggungjawab sosial, ada kesedaran yang kita nak buat tu. Bukan kita saja-saja gimmick untuk orang kata publicity murahan yang memang akhirnya memakan diri ataupun merosakkan nama kita ataupun masyarakat. Contoh orang buat budaya prank dulu ni kan. Itu benda yang tak baik lah. Kita tak encourage lah buat sampai ke tahap tu. Islam pun tak bagi buat gitu. Tapi setakat nak gimmick untuk orang kata tarik, orang kata clickbait kan, apa orang kata umpan kan, umpan boleh. Boleh dibenarkan lah kan setakat ni. Cuma macam itulah, mungkin kalau kata ada sesi yang lebih panjang, mungkin kita akan bincangkan macam mana kita boleh create apa yang kita boleh korek dulu. Sebab saya rasa benda ni terlalu banyak dan terlalu besar dia punya. InsyaAllah nanti kita buat satulah dengan Zoom kuliah kan. Kita invite siapa yang nak belajar menggali konten bersama Tuan Amir dengan saya. Kita create lebih ramai orang yang boleh menjadi tukang gali. Tapi syarat dia kena datang bawa cangkul lah.
dia, macam Datuk Zul tadi kata kan, dia salah satu kejayaan dia ialah dia rendah diri. Dia bersedia untuk diajar. Betul. Datuk Zul sangat pada saya sangat teachable. Kadang bila walaupun dia tak bersetuju dengan apa yang saya cakap, tapi dia dengar. Saya pun dulu susah nak belajar mendengar. Maksudnya kita kena dengar lebih daripada cakap. Susah nak buat bagi orang yang bercakap. Tapi kalau kita belajar untuk mendengar lebih banyak, insya-Allah kita akan dapat sesuatu. So kalau kita biasa bercakap, kita cuba kurangkan bercakap, kita lebihkan mendengar. Insya-Allah. Jadi adakan sesi-sesi perbincangan dengan kawan-kawan yang kita rasa ada vision. InsyaAllah. Dengan kawan-kawan. Kita kena carilah yang tu. Tak perlu cari kawan-kawan kaya pun. Betul. Sebab ada orang kata, kita kena campur dengan orang kaya. Kadang-kadang kita tengok ada kawan-kawan kita yang tak kaya pun. Betul. Tapi dia memang vision. Betul. Ada vision. Sebab bukan semua orang perjuangan hidup dia untuk kaya. Betul. Jadi saya kata, kalau kata banyak sifu-sifu ajak kata cari orang kaya, saya kata cari orang yang ada vision. Betul. Walaupun tak kaya. Sebab banyak ilmu kehidupan ni kita dapat belajar daripada orang yang hak tak kaya sebenarnya. Betul. Banyak perhatilah berfikir keliling. Ada banyak orang hebat kat luar ni. Betul. Cuma orang hebat ni selalu dia pandai menyorok lah. Dia pandai menyorok. Nak tangkap dia pun bukan mudah. Sebab apa, kita nak menggali dia kan. Kalau kata tuan-tuan tengok tadi kan, Datuk Zul tu dia main pakai slipper je. Kalau kata orang tak kenal dia tu, mungkin orang kata orang biasa. Tak ada lah orang nak cerita kata sampai 11 syarikat Jepun pula, multinational. Jadi macam itulah orang kata, kadang-kadang orang yang hak hebat ni dia tak tunjuk benda hebat kan. Tapi kita yang hak terdekat ni kita tahu. Jadi jangan kita wastekan, jangan kita bazirkan lagi orang-orang hak macam ni dalam masyarakat kita. Jangan kita biarkan kehidupan mereka tidak ditulis. Macam tu, kalau kata boleh cari ataupun videokan ke, record ke, kita tak tahu. Baru ni saya tengok terlintas di wall saya cerita pasal wayang kulit. Ya Allah, wayang kulit tu pun kita tak pernah tengok satu dokumentari ataupun kata benda yang hak lengkap. Apa cerita-cerita wayang kulit tu. Bermaksudnya banyaknya khazanah kita yang akhirnya akan dilupakan macam tu saja. Kita cerita wayang kulit pun orang tak pernah tahu dah apa dia kan. Betul. Jadi sayang. Jadi tolong untuk kita harap-harap lebih ramai orang yang hak mula kesedaran ni, record lah. Tanya tu nenek kan, cerita zaman Jepun dulu ke, macam mana mereka survive selepas pada zaman Jepun, zaman merdeka apa semua tu, recordkan, belilah voice recorder macam tu kan. Betul. Dan kalau kata tuan kata boleh digunakan cara tu, mungkin hantar dekat mana-mana penulis lah. Sebab saya baca hak penulis Harry Potter tu pun berapa ramai orang reject dia punya transkrip dia kan. Awal-awal penulisan dia tu berapa ramai orang reject. Betul. Jadi jangan berputus asa dengan satu try. Betul. Try lah, cari seberapa banyak yang hak boleh. Dan saya encourage sangat, kalau boleh kawan-kawan try belajar menulis seberapa segera. InsyaAllah. Siapa yang ada masa kan. Siapa yang ada masa. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki kita buat dengan Zoom kuliah untuk menggali-gali konten. Macam mana orang nak gali konten kan. So sebenarnya tak susah. Even kalau anda tak boleh tulis, tak boleh ni, tapi anda tahu nak cari, anda boleh bagi ke orang dan anda nampak potensi, anda boleh outsource untuk orang lain yang tak. InsyaAllah. Jadi macam itulah, saya harap benda yang kita kongsikan malam ni ada manfaatnya. Terima kasih kepada Tuan Syidi. Dan saya sekali lagi saya minta kawan-kawan yang terutama yang menonton siaran malam ni, tolong tengok balik video kami temu ramah dengan Datuk Zul tadi. Hak tu pun kita minta sangat kalau kata boleh ada komen yang bertanyakan soalan. Sebab hak tu kami nak buat modal untuk tanya Datuk pula. Kalau kata tak ada soalan tu, kira kita nak jumpa Datuk nak pergi tanya lebih-lebih tak syok lah. Nampak macam tak ada engagement. Betul. Jadi kalau kata ada soalan berkaitan apa-apa yang terlintas di fikiran tentang Datuk Zul, mungkin boleh ditinggalkan di ruang komen tu. Kami akan utarakan dan kita akan fikirkan ataupun kita akan cari masa untuk mai jumpa pula. Mai turun KL pula kan. Untuk temu ramah Datuk Zul dan dia punya orang kuat dah, orang kanan dah, Tuan Syidi. Baik. Jadi terima kasih banyak Tuan Syidi. Terima kasih banyak Tuan Syidi lah untuk tutup. Okey. Terima kasih banyak siapa yang menonton. Okey, insya-Allah kepada yang nak jadi tukang gali konten, insya-Allah nanti saya rasa kita deal lah dengan Zoom kuliah, kita buat belah utara kan. Macam mana nak create your own content. Sebab platform banyak, platform video boleh belajar dengan Tuan Amir, platform fizikal, digital yang di Google Playbook ke apa semua,
InsyaAllah saya boleh kongsi. Nanti insyaAllah saya rasa saya nanti lagi kita pergi makan dengan Tuan Amir, kita pujuk dia, suruh buat bila-bila insyaAllah di belah-belah utara lah, pada orang utara. Jangan lupa komen kat bawah tu nak join ke tak nak join. Kalau tak ada sambutan tak apalah, kami gali kubur, pi kubur je lah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.